qanaah kita tahu bahawa qanaah ni ar-ridha bil qalil, ataupun dalam riwayat yang lain menyebut ar-ridha bima a'tahu Allah, redha dengan apa yang dia ada pada dia. Dia rasa redha. Redha ni gembira, tenang, kan? Dengan apa yang Allah berikan kepada dia dan Allah tetapkan untuk dia. Jadi kehidupan kita ni, kita tak semua boleh tiru orang yang berjaya, kita akan berjaya macam orang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa taba'ahu wa lah. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرة ورضوان وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أول شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kita diberi kesempatan lagi, masih bernafas, masih bertenaga, masih ada kesihatan untuk hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan segala kesyukuran kita tersebut terbukti dengan apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal salih di sisi Allah SWT, dan termasuklah kita dalam golongan hamba-hamba Allah, mudah-mudahan di kalangan hamba yang salih, dan juga hamba yang bersyukur di atas segala nikmat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sangat mengharapkan kedatangan kita, sangat mengharapkan redha Allah, khususnya juga mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. Kita berada pada tahun yang baru, selamat tahun baru ma'al hijrah, dan mudah-mudahan kita tidak melupakan apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa kita pada 10 Ashura nanti dan 9 Tasu'a, dan elok diganjilkan 9, 10, 11. Akan datang hari ni apa? 5 Muharram. Lagi 5 hari lah, ataupun 4 hari masuk 9. Dan juga satu peristiwa yang menyedihkan seluruh umat Islam berlaku pada 10 Muharram, peristiwa pembunuhan dan juga pengkhianatan terhadap Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, anak anda kepada Sayyidina Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Jadi peristiwa ni perlu juga kita kenang, kita ambil tahu. Bukan kerana banyak orang salah anggap bila cerita Husain je, dia kata ni ustaz ni Syiah ke apa, kan? Cerita keluarga Nabi ni Syiah kot. Tidak. Bukan hanya Syiah sahaja yang cerita tentang Husain dan Hasan dan sebagainya, tapi wajib untuk semua umat Islam untuk mencintai Sayyidina Hasan dan Husain, tapi mereka dengan cara yang salah lah. Cinta mereka, kononnya cinta, kononnya sedih, tapi dengan cara yang salah. Cara mencederakan diri sendiri, diri mereka dengan pukul-pukulan, peristiwa Ashura kan. Orang Syiah buat. Dia pukul diri dia, dia pukul, dia darahkan, maksud lukakan anak kecil dia pun. Walaupun umur berapa bulan, baru lahir 10 Ashura, dia kononnya bagi dia tu
sunat lah. Macam kita kalau hukumnya sunat yang sangat dituntut untuk buat sesuatu yang melukakan diri sendiri, tanda sedih kematian Sayyidina Husin. Kita tak dituntut, itu perbuatan haram. Kerana sedangkan Nabi melarang daripada seorang itu berubat dengan kai. Kai ini guna bara api, kan, macam streka tu. Ada perubatan, cara perubatan zaman jahiliah dulu, yang kalau mereka sakit pada satu lengan, dia ambil benda yang panas sampai melukakan. Jadi itu pun cara melukakan diri sendiri, memudaratkan diri sendiri, Nabi larang. Apatah lagi mereka dengan toreh, dengan pisau luka dan sebagainya. Jadi sikit sebanyaklah berkaitan dengan peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram, yang mana perlu kita ambil tahu tentang peristiwa pengorbanan salaf kita ataupun para sahabat kerana mereka ingin mensejahterakan umat, mendamaikan umat, tetapi disalah anggap dan dikhianati sehingga dia berlakulah peristiwa Karbala. Sayyidina Husin dibunuh, dipenggal lehernya oleh Syammir bin Jaushan. Syammir bin Jaushan, dialah yang mengakhirkan hayat Sayyidina Husin dengan hirih. Dia punya gergaji dengan pedang dia kepala Sayyidina Husin, sehingga dia ambil kepala Sayyidina Husin tu letak kat tombak, angkat. Kononnya hebat, hero-nya dia ketika dia nak menangkan hati Ubaidillah bin Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad ni siapa? Amir di Kufah. Amir tu boleh kita sebut sebagai macam menteri besar negeri-negeri lah kot. Ketika tu ada khalifah namanya Yazid. Yazid lantik Ubaidillah jadi amir di Kufah. Jadi peristiwa, mungkin sebelum kita sentuh kitab ni, kita sentuh sikit secara ringkas lah, ambil masa sikit ya. Boleh ya? Tentang Sayyidina Husin berlaku ketika mana Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat Nabi yang ketika itu menjadi khalifah Islam setelah wafat Sayyidina Ali, khalifah yang keempat. Maka naiklah Sayyidina Hasan, dilantik di Kufah menjadi khalifah. Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali. Sebelum Sayyidina Ali wafat, orang minta dia wasiat, lepas ni nak lantik siapa lepas engkau wafat? Sayyidina Ali kata, aku tak mau buat lantikan macam tu sebab Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah pun lantik Abu Bakar, tapi pelantikan Abu Bakar dipersetujui oleh syura para sahabat, mesyuarat para sahabat sendiri fikir. Jadi aku tak nak, dia kata. Maka akhirnya bila dia wafat, Sayyidina Ali dibunuh ketika sembahyang oleh Ibnu Muljam. Ketika sembahyang dibunuh, maksudnya dia dihirih dengan pedang. Dengan pedang tu diisi dengan racun, kena Sayyidina Ali. Kerana setelah 3 hari dia meninggal dunia, syahid. Dilantik Sayyidina Hasan. Setelah pelantikan Sayyidina Hasan, maka Sayyidina Hasan dilantik oleh ahli Kufah. Kufah ni di mana? Di Iraq. Nak dia sebagai khalifah. Tiba-tiba ada orang lain yang tak setuju dan mereka melantik Sayyidina Muawiyah di Syam. Ketika tu dia jadi amir di Syam. Syam di Syria sekarang ni lah. Maka dia jadi amir waktu tu, waktu zaman Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali wafat, orang sekitar tu lantik dia. Jadi dah jadi 2 khalifah. Maka ketika itu benarlah apa yang Nabi sebut. Nabi sebut pada Sayyidina Hasan, anak anda aku ini akan menjadi pendamai di antara 2 kumpulan kaum muslimin. Nabi sebut anak dia lah, Sayyidina Hasan. Walaupun cucu, tapi Nabi sebut anak. Sayang ni kan, sebut anak. Walaupun dia memang pangkat cucu lah sebutnya, tapi Nabi sebut anakku ini, ibni. Anakku ini akan mendamaikan di antara 2 firqah kumpulan kaum muslimin. Jadi Sayyidina Hasan bila dengar orang angkat Muawiyah, maka akhirnya dia dinasihat supaya letak jawatannya lah. Dia pun letak jawatan, tak nak bertembung. Jadi ketika tu macam nak bertembung lah 2 orang Islam ni, kumpulan Islam, yang Kufah, yang Syam.
Akhirnya dia setuju letak jawatan. Dia sempat pegang khalifah sekadar 6 bulan, lebih kurang macam tu. Lengkaplah 6 bulan apa yang Nabi sebut. Sebab itu sebahagian ahli sunnah mengatakan khalifah Islam ada 5, termasuk Sayyidina Hasan selepas Sayyidina Ali. Sebab Nabi kata khalifah selepas ketiadaan aku hanyalah sekadar 30 tahun. Nabi sebut sekadar 30 tahun. Lengkap kewafatan pemerintahan Sayyidina Hasan tu melengkapkan 30 tahun. Dia ambil dia masa dia 6 bulannya. Memang tepat. Dia letak jawatan pada Rabiul Awal. Nabi wafat Rabiul Awal. Sejak Nabi, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Sayyidina Umar 10 tahun lebih, berapa bulan-bulan. Sayyidina Uthman 12 tahun, ada bulan-bulan dia. Dan Sayyidina Ali 4 tahun lebih, ada bulan-bulan. Jadi bila campur sekali dengan bulan-bulan dia orang tadi ni, baki 6 bulan. Sayyidina Hasan 6 bulan, habis letak jawatan. Cukup lengkap 30 tahun. Setelah tu mamluk disebut. Menjadi bukan lagi khalifah, macam raja aje. Sebab dia yang wasiat, lepas aku ni anak aku. Kau ni pula lepas ni anak aku, anak aku, anak aku. Itu bukan sistem raja, bukan sistem khalifah. Jadi bila nak sebutnya Muawiyah, bila akhir hayat dia menamakan anak dia Yazid sebagai khalifah selepas dia. Itulah pertama pemimpin Islam yang menamakan pengganti dia. Tak ada lagi 5 orang tadi, tak ada lagi yang sebut pengganti lepas aku. Jadi sejak tu beberapa sahabat tak setuju dengan pelantikan Yazid. Tak setuju. Ada antaranya 4 orang lah yang kuat bersama Sayyidina Husain. 3 orang Abdullah dan Sayyidina Husain yang tak setuju dengan pelantikan Sayyidina Muawiyah, Yazid. Jadi mereka tak mau bai'ah, tak mau terima pelantikan tu. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Khattab, Abdullah bin Abbas, anak Abbas bin Abdul Talib, sepupu Nabi, dan Sayyidina Husain. Antara 4 orang ni. Jadi akhirnya tiba-tiba dalam keadaan demikian, orang Kufah hantar surat, buat petition, tanda tangan lebih kurang 12,000. Minta Sayyidina Husain datang ke Kufah. Dia orang nak lantik Sayyidina Husain jadi khalifah. Dia orang minta. Jadi Sayyidina Husain nampak nama 12,000 ni bukan sikit. Dia tak boleh hampakan permintaan. Bukan dia nak, tapi orang minta jawatan tu. Dia tak nak hampakan. Akhirnya dia bersetuju siap macam nak pergi, tapi minta wakil dia pergi dulu kepada Kufah, selidik tengok betul tak 12,000. Tak, bohong je. Maka dia hantarlah sepupu dia, Muslim bin Aqil. Aqil ni 2 beradik dengan Ali. Ali Abi Talib, Aqil Abi Talib. Jadi dia hantar Muslim ni sepupu pada Husain. Pergilah ke Kufah, cek tengok betul tak tantangan 12,000 ni. Maka dia orang pergilah sampai ke Kufah sana, cek. Rupanya betul, ada 12,000 yang tanda tangan ni, betul nama-nama ni. Yang setuju nak lantik Sayyidina Husain kalau Sayyidina Husain ada Kufah. Yang Husain ketika tu di Mekah maupun di Madinah. Antara tu, sebagian kata di Mekah, sebagian kata di Madinah. Jadi ketika tu Sayyidina Husain, Muslim hantar surat balas, kata betul 12,000 ni, datanglah ke Kufah. Sayyidina Husain terus siap dengan keluarganya seramai 72 orang. Isteri, anak dan sepupu sepipit semua, keluarga Muslim pun ikut sekali. Jadi orang pergi Kufah. Dalam keadaan perjalanan kan sebulan lebih baru nak sampai ke Kufah di Iraq. Dalam perjalanan tu berlaku peristiwa macam-macam. Antaranya Aqil ni diintip oleh, bila Yazid dengar orang Kufah semua nak lantik kepada Sayyidina Husain, maka akhirnya Yazid, khalifah yang baru naik tadi ni, yang tak disetujui oleh Husain, dia hantar Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ketika tu menjadi waliul amri, ataupun kita sebut menteri besar lah kot, mungkin sesuai kan, Perdana Menteri ke, di mana? Di salah satu bandar di Basrah. Basrah Kufah tak jauh. Jadi Yazid nampak dia ni memang betul-betul rapat dengan Yazid. Dia kata, kau pergi ke Kufah, aku lantik kau jadi pemimpin di Kufah. Di sini kau lantiklah siapa pun. Dia lantik anak dia, letak di Basrah, dia pergi ke Kufah. Pergi sampai Kufah, ketika tu yang menjadi amir
adalah Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi. Maka dia pecat sahabat Nabi ni, terus dia lantik dia jadi pemerintah, Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad, sasaran dia ataupun dia punya tugas utama nak cantas ni semua yang cinta Husain ni, yang nak bawa Husain datang ke Kufah ni. Pertamanya nak cari siapa Muslim. Mana Muslim bin Aqil? Sembunyi kat mana? Ketika tu Sayyidina Muslim bin Aqil sembunyi, dan bukan sembunyilah, duduk tumpang di rumah salah seorang sahabat, salah seorang anak pada sahabat Nabi tabi'in. Saya lupa nama dia. Duduk di situ. Maka akhirnya dia hantar pengintip spy-spy untuk pergi cari Muslim. Dan siapa yang bai'ah, siapa yang setia, siapa ni nak ambil maklumat tepat. Maka dia lantik seorang spy ni, dia upah dengan duit yang banyak. Ketika tu terkenal raja-raja pemimpin Umawi ni, terkenal dengan kaya raya. Dia guna duit ni, bagi upah-upah. Orang tu pun pergilah pergi masjid, tengok orang siapa-siapa yang ni. Jumpalah seorang yang alim sedang beribadah. Maka ketika tu dia tanya, kau kenal tak Muslim bin Aqil? Aku ni dengar orang nak bai'ah dengan Husain melalui Muslim bin Aqil. Aku pun nak bai'ah juga, berlakon. Dia spy kan, berlakon. Akhirnya orang pun percaya, bawa lah pergi jumpa dengan Muslim. Baru tahu dia duduk di rumah ni, siapa yang datang jumpa dia, siapa yang lindung dia, bagi makan, minum pada dia. Siap maklumat, hantar pada Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad cari, tangkap tuan rumah tu dulu. Tangkap tuan rumah tu, bawa, paksa dia supaya serah tetamu engkau tu mai sini. Muslim bin Aqil, kau bawa mai sini, kau bebas. Nak bunuh. Maka dia kata, aku tak sanggup nak serah tetamu aku. Dia duduk di rumah aku, tiba-tiba aku nak khianati dia, nak hantar bagi kau, kau bunuh dia. Tak sanggup. Akhirnya dia kena pukul, dan dikatakan waktu itu tak dibunuh lagi, tapi akhirnya dia dibunuh. Dicederakan dia. Tangkap Muslim bin Aqil datang. Pun dia akhirnya mereka berdua dibunuh. Dalam peristiwa sebelum Muslim bin Aqil dibunuh tadi ni, maka dia tulis surat kepada Sayyidina Husain. Surat pada Sayyidina Husain, bagi tahu jangan datang, suruh balik. Asalnya Muslim datang ke istana tu 12,000 ataupun 8,000, dah mula kurang dah. 8,000 tadi bersama dengan dia. Tiba-tiba bila dia diugut dengan bunuh, sikit-sikit orang lari. Tinggal dia tergontang-ganting seorang. Akhirnya dia dibunuh juga. Di penghujungnya Muslim bin Aqil tadi dibunuh. Jadi dia tahu bahawa takkan ada orang yang nak bai'ah Sayyidina Husain lagi dah. Suruh Sayyidina Husain patah balik. Mungkin nak sampai lagi sehari 2 hari ke Kufah tu. Kan? Jadi akhirnya Sayyidina Husain sampai ke Karbala di kawasan tersebut. Maka dia bermalam, dengar daripada orang Arab cerita bahawa orang Arab Badui situ kata, jangan masuk ke Kufah, orang kau dah terkena bunuh. Dan dia kata, ni orang nak lantik aku ni 12,000 tangan. Ya, dulu ada, sekarang dah tak ada. Antaranya dikatakan dalam perjalanan tu dia jumpa dengan seorang nama Farazdaq. Dia ni penyair terkenal bangsa Arab. Dan ketika tu dia kata, orang Kufah hati bersama dengan kau. Memang dia orang cinta ahli bait. Tapi pedang dia bersama dengan Yazid. Maksudnya nak sebut istilah, kata dia orang setia. Kalau suruh bunuh, dia orang sanggup perang. Kerana dibagi upah dan sebagainya. Akhirnya dia di situ, dan di situlah peristiwa pembunuhan Karbala tersebut. Mulanya Ubaidillah tadi bin Ziyad hantar satu sahabat Amru bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas sahabat kita sudah dengar kan, anaknya nama Amru. Hantar pergi bincang dengan Husain. Maka dia kepung Sayyidina Husain. Ketika tersebut Sayyidina Husain bagi tawaran, baiklah kalau macam tu aku minta pilihan, sama ada aku patah balik ke Madinah, kau lepas aku balik Madinah, ataupun aku akan pergi ke Syam jumpa dengan Yazid Khalifah, aku akan bai'ah lantik dia, aku setuju dengan pelantikan. Dulu tak setuju, sekarang aku nak setuju kan. Jadi akhirnya dia orang kata, kami tak boleh buat keputusan, kami nak hantar dulu keputusan pada Ubaidillah, biar dia buat keputusan. Ketika dia tulis surat hantar ke Ubaidillah, Ubaidillah ketika tu berdepan dengan Syammir bin Jaushan. Syammir tu memang cari jalan nak naikkan nama dia, kan? Nak bodek lah. Dia kata, biar aku settlekan hal ni, aku yang uruskan. Maka akhirnya Ubaidillah setuju, engkau buatlah apa keputusan pun, aku serah pada engkau. Dia datang dengan tak ada tujuan lain, memang nak bunuh Sayyidina Husainnya, nak selesaikan. Sebab dia takut kalau Sayyidina Husain ada, mungkin dia pun tak ada jawatan, hilang dan sebagainya.
Maka datanglah dia, berlakulah peperangan, pembunuhan. Ketika tu 1,000 yang bersama dengan sahabat tadi ni, anak sahabat Sa'ad bin Waqqas dan sahabat yang lain, yang pada awal datang nak bincang-bincang, bukan nak cerang lagi. Tapi akhirnya mereka sembahyang bersama Sayyidina Husain. Sayyidina Husain jadi imam. Maka kata, takkanlah engkau jadi imam kami. Engkau baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Engkau keluarga, takkan kami nak lawan. Kami tadi duduk baca salawat, amin sembahyang subuh, baca salawat pada keluarga. Engkau ke, takkan kami nak perang. Akhirnya mereka berpaling tadah 1,000 orang bersama dengan Sayyidina Husain. Backup Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ada 72 orang je. Datang 1,000 tadi backup Sayyidina Husain. Tapi datang Syamir datang habis lah. Dia kata dia lancarkan peperangan, maka berlakulah pertempuran pada pagi 10 hari bulan Muharram sampailah ke Zuhur, sehingga ketika itu Sayyidina Husain telah pun disekat oleh maksudnya dia tak ada orang berani bagi makan minum pada dia. Selama dah 3-4 hari tak ada minuman, tak ada makanan. Anak-anak menangis. Ketika itu anak-anak dia yang bersama dengannya adalah saudara perempuan dia Zainab. Itu saudara perempuan, adik pada Sayyidina Husain. Anak yang ikut Ali Zainal Abidin. Ketika itu Ali Zainal Abidin remaja belasan tahun, baru tengah sakit dan terbaring dalam kemah. Dan ada lagi anak-anak dia yang lain. Ada nama Abu Bakar, nama Umar dan sebagainya lah. Ramai. Ya, anak-anak semua ada. Ketika itu semuanya kelaparan, dahaga, disekat, tak bagi makan, tak bagi minum. Maka datang Syamir itu lancarkan peperangan, dan ketika itu datanglah seorang lelaki yang namanya Unais bin Anas, kalau tak salah saya, ataupun seorang lelaki geng Syamir ni, tikam dengan tombak belakang tengkuk Sayyidina Husain. Tombak. Sehingga dia tersembam jatuh tapi masih bernyawa. Datang Syamir, pegang kepala Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kata, betul lah aku dengar apa yang Rasulullah sebut, bahawa orang yang akan bunuh aku adalah orang yang mukanya macam anjing dan babi. Kan? Ataupun riwayat Tunta'if dan sebagainya. Tapi nak sebutnya musuh Allah Ta'ala. Syamir dengar tu lagi marah, dia terus cincang tengkuk Sayyidina Husain sampai mancut-mancut darah. Terus dia pacak di tombaknya, bawa arak di depan penyokong-penyokong dia, dan terus bawa kepada istana Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad. Sehingga Ubaidillah bin Ziyad ketika tu di istana, dia orang duk ambil kayu tolak-tolak kepala lah. Tolak. Datang Sayyidina Anas bin Malik yang ada di Kufah ketika tu. Sayyidina Anas terus warning dia. Jangan, maksud dia larang, jangan main dengan kepala Sayyidina Husain ni, dan jangan kau tolak-tolak mulut Sayyidina Husain, kerana aku sendiri nampak bahawa Rasulullah sangat sayang kepada dia, sehingga Rasulullah pernah cium mulut Nabi, pernah kena pada mulut Sayyidina Husain. Nabi cium pada cucu dia. Terus dia orang tak lepaskan, dan dikatakan waktu tu kepala dicampak dan kepalanya dicuri-curi oleh penyokong-penyokong Sayyidina Husain, dibawa-bawa. Sebahagian riwayat mengatakan sampai ke Madinah, dikumikan di Baqi'. Walaupun sebahagian riwayat mengatakan disembunyikan di satu masjid di Syam sehingga beberapa hari, beberapa lama, dan dibawa pula ke Mesir dan ditanam di bandar Husain, sebelah Masjid Azhar, kalau siapa pernah pergi ke Mesir. Dan dikatakan di Masjid Husain itulah ada kepala Sayyidina Husain. Benda ni ditasihkan ataupun disahihkan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud tahun 73. Dia menjadi Syekhul Azhar. Ketika itu dia ni seorang wali, orang saleh, memang terkenal dengan kesalehannya. Maka semua para orang Mesir nak tahulah betul tak yang Madinah kata ada kat Madinah, ada di sini, ada lagi kata di tempat lain. Nak tahu betul tak ada kepala Sayyidina Husain di sini. Semua kubur orang Mesir ni tak macam kita. Kita timbus habislah, kan? Dia tak timbus, dia timbus di mulutnya. Maksudnya dia kubur dia ada ke bawah gitu. Jadi kalau kita nak memasukkan jenazah, turun dalam kubur kita turun. Saya pernah turun dalam kubur di Mesir. Tengok di bawah tu pula luas, ada 2 bilik, belah ni, belah sini. Ni nampak mayat 3, berapa orang mayat? Ni berapa mayat? Tak bau, dia cuaca dia kering, tak busuk. Jadi kita boleh masuk tu,
adalah kain kapan yang telah dibungkus kecil jadi macam kita bungkus besar tu kan. Itu ada tulang-tulang, bila dah hancur dia membungkuskan satu lagi kapan, letak. Jadi jenazah tu dikatakan ni bilik orang lelaki, bilik perempuan daripada satu family, satu lubang tu. Jadi dia bila selesai dia tutup mulut di atas je, pintu yang kita masuk tu. Bawah ni dia tak timur tanah pun. Jadi mungkin, tak tahulah makam Sayyidina Hussein, kita tak tahu macam mana, tapi mungkin macam tu juga boleh masuk ke dalam. Jadi katakan Syekh Abdul Mahmud dibenarkan, seluruh para ulama benarkan dia masuk tengok. Akhirnya dia kata betul kepala Sayyidina Hussein ada di sini. Siapa yang pergi Mesir mesti pergi ziarah makam Sayyidina Hussein dalam Masjid Hussein. Masjid Hussein bersebelahan dengan Masjid Al-Azhar. Jadi itu peristiwa yang menyedihkan umat Islam, tapi kesedihan kita tak boleh buat seperti mana puak-puak Syiah yang sesat, yang pukul diri, yang cedera diri dan sebagainya kan. Hari ini cuba tengoklah di YouTube ke mana ke, memang dia orang kan ya Hussein pukul badan diri sendiri, bagi berdarah, bagi lebam dan sebagainya. Jadi itu perbuatan yang diharamkan, tak dibolehkan. Jadi itulah seringkasnya cerita pada peristiwa Karbala. Banyak lagi, sehingga Sayyidina Zainab, Sayyidina Ali Zainal Abidin tadi dikatakan daripada keturunan Hussein ni hanya Ali Zainal Abidin sahaja yang hidup, yang lain semua terbunuh. Dan dia dibawa-bawa sampai ke Madinah. Akhirnya Sayyidatina Zainab, kakak ataupun adik kepada Sayyidina Hussein tadi, sebab anak Sayyidina Ali ni ramai, bukan takat Hasan Hussein je. Zaman Nabi pun ada seorang lagi Muhsin, tapi dia kecil, tak banyak cerita dia. Lepas tu Sayyidina Ali kahwin dengan isteri lain setelah Fatimah wafat. Fatimah dengan Rasulullah beza 6 bulan, ada riwayat kata 4 bulan je. Rasulullah wafat, dia wafat. Jadi lepas tu Sayyidina Ali kahwin lain, ada lagi anak-anak yang lain, ramai. Jadi antaranya Zainab yang bersama dengan Sayyidina Hussein tadi ni. Maka akhirnya dia balik ke Madinah, dan dia tak boleh duduk di Madinah. Kenapa? Tengok kenang Rasulullah, tengok kenang Sayyidina Hussein, sedih. Tengok Sayyidina Hasan pun dikena racun juga, kena bunuh dengan racun. Jadi sedih dia, tak boleh, dia nak keluar daripada Madinah. Akhirnya Abdullah bin Abbas bagi syarat, lebih baik engkau pergi Mesir, kerana Mesir orang yang mencintai keluarga Nabi SAW. Kan dia pergi Mesir. Di Mesir ada satu lagi masjid Sayyidah Zainab, makam Sayyidah Zainab ada di sana. Iaitu salah seorang daripada keluarga Sayyidina Ali juga. Ala kulli hal, itulah kita kesempatan cerita hal-hal yang mungkin kebanyakan umat Islam tak endah pun hal ni. Kerana Nabi kata, aku sangat cinta kepada Hasan dan Hussein, dan siapa yang mencintai mereka berdua mencintai aku. Jadi kadang-kadang orang salah faham cinta Hussein, cinta Hasan ni, ni Syiah lah ni kan. Kita nak pesan benda tu. Jangan kita benci, memang kita tak suka Syiah, sesat. Jangan terbawa dengan apa yang mereka bawa tu, mungkin betul dengan kita. Kita tetap dengan cara kita, tapi dia dengan cara sesat, dia pukul dan sebagainya. Alhamdulillah, begitulah kita masuk dalam tajuk kita lah pula kan. Keutamaan qanaah. Jadi sebahagian tohmahan dalam kisah ni, antaranya mereka tohmah, bukankah Sayyidina Hussein ni lawan khalifah? Dah Yazid dah jadi khalifah, dia nak pergi sana jadi khalifah pula. Salah. Tidak. Sayyidina Hussein bukan tamak, tapi Sayyidina Hussein nak menyelesaikan umat, menyelesaikan masalah umat. Ni 12,000 minta dia. Ini satu benda yang besar. Dan ketika tu dikatakan mereka zaman Sayyidina Hasan lagi, mereka setuju bahawa khalifah tak boleh dilantik pengganti. Dia tak dilantik pengganti. Kena biar syura yang menentukan siapa khalifah. Bukan main anak-anak. Tapi berlaku kesilapan di situ, dia lantik anak dia. Maka mereka layak untuk tak setuju kerana menyalahi perjanjian di awalnya. Jadi saya mohon maaf lah, mungkin kesempatan yang panjang kisah lain pada tajuk kita, dan juga mungkin cerita tu kalau ada yang tersilap, salah, minta ampun daripada Allah SWT. Ala kulli hal, kita tengok tajuk kita bab qanaah. Qanaah, kita tahu bahawa qanaah ni ar-ridha bil qalil, ataupun dalam riwayat yang lain menyebut ar-ridha bima a'tahu Allah. Redha dengan apa yang dia ada pada dia. Dia rasa redha. Redha ni gembira, tenang, kan?
dengan apa yang Allah berikan kepada dia dan Allah tetapkan untuk dia. Jadi kehidupan kita ni, kita tak semua boleh tiru orang yang berjaya, kita akan berjaya macam orang tu. Kan? Kerana Allah Ta'ala sebut, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang bahagikan dalam kehidupan dunia. Kami yang bahagikan. Yang ni memanglah hidup dia akan dapat banyak jadi kaya. Yang ni pula dihormati. Yang ni pula dihina. Yang ni pula semua pembahagian tu Allah yang tetapkan dah. Kan? Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia memanglah orang dengki dengan dia banyak. Imam Ahmad, ulama besar, anak murid pada Imam Syafi'i. Yang orang dengki dengan dia banyak. Maka dia kata, tahu tak kamu tak suka dengan apa yang ada pada aku tu, sebenarnya kamu bukan bermusuh dengan aku. Kamu bermusuh dengan yang memberi pada aku. Maha memberi. Kan Allah bagi ilmu pada aku, Allah bagi gini. Kamu tak suka, kamu musuh dengan aku, berarti kamu bermusuh dengan Allah. Kerana Allah yang bagi kat aku. Kan? Begitu. Jadi sifat qanaah akan hapus, hilang tidak adanya qanaah bila ada hasad dengki. Dia dapat lebih tu, jaga dia, aku doa bagi dia jatuh. Aku doa bagi dia miskin, aku doa bagi dia hancur. Habis rosak. Rosak pahalanya, rosak amalnya, dan dia tak ada akhlak sifat qanaah. Tamak orang ni. Juga sifat tamak, tadi hasad dengki, tamak, dan antara beberapa sifat-sifat yang lain menghilangkan qanaah. Qanaah tak semestinya miskin baru qanaah. Orang kaya pun boleh bersifat qanaah. Ya, dia ada harta banyak, dia bersyukur pada Allah Ta'ala, dia redha dengan apa yang ada, dia guna harta yang ada pada dia untuk kebaikan, mendekatkan dia pada Allah Ta'ala. Itu sifat qanaah pada dia. Walaupun, qanaah apa, harta banyak. Tak semestinya orang qanaah yang miskinnya. Tak semestinya. Kita duduk di kedudukan mana pun, kita kena qanaah. Kena rasa cukup dengan Allah bagi. Alhamdulillah, Allah bagi kita guna untuk kebaikan. Itu ciri-ciri qanaah. Bersyukur, alhamdulillah, dan juga guna untuk kebaikan apa yang kita ada. Dan tak hilang sifat qanaah kalau kita nak bekerja, kan kita bekerja nampak peluang projek ni, peluang kerjaan ni, kita peluang perniagaan, kita pergi berniaga nak dapat rezeki. Tak terhilang ataupun tak menghilangkan sifat qanaah. Itu usaha yang penting halal. Jalannya betul. Tak menempuhi jalan-jalan menzalimi orang lain dan sebagainya. Penipuan tak ada dan sebagainya. Kalau ada itu berarti tamak. Nak dapat tu kena hina orang tu, kena fitnah orang ni, jatuhkan orang tu, pijak orang ni, buat cara haram lah, tipu pun tipu lah. Itu bukan. Itu tak termasuk dalam qanaah, malah itu ada sifat-sifat yang buruk, mendapatkan harta bersumber yang haram. Walaupun dalam riwayat lain menyebut istighna bil mawjud, merasa cukup, tadi apa yang kita sebut tadilah. Istighna bil mawjud, apa yang dia ada, cukup dengan halal sahaja, jauhkan daripada haram. Dan itulah beberapa ciri-ciri yang ada pada qanaah yang telah kita sebut dalam pengajian dulu. Kita tengok muka surat 311 kan. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, jika seorang di antara kamu berusaha memenuhi keperluan, lakukanlah tanpa harus susah payah. Kerana betapapun seorang itu berusaha hingga berasa hancur punggungnya, rezeki yang ia dapat tetaplah hanya yang telah menjadi bahagian dirinya. Maksud usaha keras sekadar yang dihalalkan. Jangan melampau, haram pun ya. Contohnya kadang-kadang orang kata, kalau tak rasuah memang tak dapat ni, kena bagi rasuah baru dapat, baru rezeki kita. Tak, kalau kena tempuh jalan yang haram, kalau kena tempuh jalan yang zalim, maka itu tak termasuk dalam qanaah. Tak termasuk dalam orang yang mencari rezeki. Sebab kita usaha sekadar jalan laluan-laluan yang halal-halal. Dapat, alhamdulillah, itu Allah tentu untuk kita sekian banyak. Ya. Dia kata kalau kita cari jalan haram pun, akhirnya mungkin kita nampak dengan rasuah, dengan apa dosa, zalim orang, mungkin bunuh orang dan sebagainya, baru dapat benda tu. Kita rasa rezeki, belum tentu. Itu bukan rezeki, tapi itu bebanan yang Allah bebankan. Kau akan rasa beban nanti. Dapat banyak, okey dapat banyak. Tapi yang jadi rezeki boleh makan kat engkau,
boleh jadi pakaian kau, boleh jadi pahala akhirat, hanya yang sikit-sikit. Yang banyak tu akhirnya direbut oleh orang lain, dirompak oleh orang lain, contohnya terbakar ke, jadi harta benda-benda yang tak ada manfaat dan sebagainya, belanja kepada benda haram, menambah beban dosa lagi. Dapat banyak tapi belanja pada haram, belanja pada yang Allah murka dan sebagainya. Jadi sebab tu jadi beban, tu bukan rezeki. Kita nampak rezeki ni dapat ni. Tu bebanan sebenarnya, bukan rezeki. Bukan lagi jadi hak kita. Yang Nabi kata jadi hak kita adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, kediaman harta yang kita guna, dan juga apa yang kita buat kebajikan di akhirat. Tapi semua rezeki tadi ni ada yang sementara, hancur kat dunia habis ya. Makan jadi najis, pakaian buruk, yang ni jadi hancur, habis. Tapi yang kekal apa yang kita belanja untuk akhirat. Tu rezeki yang halal, yang baik, yang bermanfaat, yang akan kekal buat selama-lamanya, yang berjariah, yang berjalan berterus. Seorang bijak ditanya apa yang sangat membahagiakan orang berakal dan apa yang sangat ampuh menghilangkan kesedihan. Ia menjawab, yang sangat membahagiakan orang berakal adalah amal saleh. Orang yang cerdik, seronok, gembira bila dia berjaya buat amal saleh. Contoh daripada rezeki tu boleh bawa pada amal saleh. Tu baru dia gembira, seronok. Orang yang berakal dia kata. Dan yang sangat ampuh menghilangkan kesedihan adalah keredaan terhadap kepastian qada. Dia reda dengan qada, yang boleh menghilangkan sedih dia. Ada kematian, dia boleh pasrah, boleh serah. Alhamdulillah, ni Allah tentu dah macam tu, ajal dia sampai macam ni, kan? Walaupun nampak silap orang ni, tapi bukan kerana silap tu, tapi sebab ajalnya dah sampai. Dia reda. Ini yang boleh menghilangkan kesedihan. Kita ni buat reda tu yang gagal. Sebab tu Allah kenang yang berlaku peristiwa 10 tahun lalu, kenapalah dia buat silap, kenapalah begini dan sebagainya. Ada ungkit-ungkit lagi. Reda kita tu kurang sangat terhadap takdir Allah Ta'ala, qada Allah Ta'ala. Sementara orang yang bijak yang lain berkata, saya mendapati orang yang sangat panjang kesedihannya ialah pendengki. Pendengki takkan hilang, takkan puas dengan dengki dia, hasad. Dia banyak harta, aku boleh nak bagi dia jatuh, bagi hilang harta dia. Tiba-tiba ada perompak sungguh curi, bukan dia buat, orang lain buat. Orang lain buat, aku tak puas lagi nak. Ni baik kena ke anak dia juga. Kena ke anak, tak puas lagi, biar kena ke cucu pula. Dia takkan puas pendengki ni. Dia takkan puas dengan apa yang dia nak. Dia nak bagi orang tu hancur, jantur dah. Nak cucu dia, anak dia pula, cucu dia pula, harta dia pula, jawatan dia pula, kan? Ini dia kata, saya mendapati orang yang paling panjang sedihnya, walaupun dah berlaku apa yang dia nak, tapi dia masih tak senang lagi, adalah pendengki. Yang paling tenang hidupnya adalah orang yang qanaah. Biar dia dapat, alhamdulillah, rezeki dia. Aku apa yang ni? Aku takkan, kalau usaha macam dia pun kita tak dapat macam dia. Allah tentu aku macam ni, untuk ni je. Usaha jalan kita je. Yang paling sabar di atas penderitaan adalah orang bakhil ketika rakus. Paling sabar di atas penderitaan. Dia bakhil, ada harta banyak tapi biarlah makan sikit-sikit, harta sikit-sikit, kan? Bakhil, kedekut. Tak mau guna. Orang ajak pergi buat ibadah haji, tak naklah, simpan dulu duit ni, nak guna untuk masa tua ni. Tua bila lagi, dah tua dah. Tak nak lagi duk simpan lagi. Yang paling mudah hidupnya adalah orang yang paling kuat menolak keduniaan. Masya Allah. Ini yang payah kita nak praktik dalam kehidupan, nak tolak dunia ni. Tapi itulah jalan kejayaan. Jalan orang yang mudah hidup. Sebab mudah hidup apa? Di akhirat lagi senang. Nak hitung apa? Nak hisap. Allah nak hisap harta, nak hisap apa yang kamu makan, pakaian kamu, harta kamu miliki dan sebagainya. Dia nak hisap apa? Dunia pun tak ada. Mati, tanah pun tak ada. Rumah pun tak ada. Kan? Contohnya. Kan? Kita nak kena hisap ni, rumah kau miliki daripada harta mana.
Kan belanja bayar bulan tu duit dari mana? Ya Allah Tuhan, masya-Allah. Banyak soalan yang kita tak tahu nak jawab sekarang ni, dan macam mana kita nak jawab di akhirat nanti. Dan kita harap-harap dan Allah Ta'ala maafkan kita, ampunkan kita atas apa yang kita miliki, dan akhirnya dengan rahmatnya lah yang mampu menyelamatkan kita. Yang paling besar penyesalan ialah ulama yang melampaui batas. Allah Akbar, na'udzubillah min dzalik, menyesal. Dia kata jangan, tak boleh buat, dia buat juga. Banyak. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi, ulama usu', ulama yang jahat. Yang dia buat apa yang dia kata jangan, dan dia tak buat apa yang dia kata kena buat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, mahukah aku beritahu padamu harta Allah yang halal, iaitu pakaian untuk musim sejuk dan musim panas. Maksudnya keperluan. Memang kita terpaksa kena pakai baju sejuk. Berhutang lah. Dah sejuk, kan? Musim panas dan sebagainya. Untuk berlindung daripada panas, kena ada alat ni, kena berlindung. Itu keperluan. Harta keperluan. Yang tu tak dikira tamak dunia. Walaupun keperluan kita terpaksa banyak. Kelapangan waktu untuk melakukan haji dan umrah. Habiskan masa dulu nak pergi haji umrah, naik kapal 4 bulan, kan? 40 hari, sebulan lebih pergi, sebulan lebih duduk sana lagi. Dan pula kapal tu di Jeddah pula nak kena naik unta untuk masuk ke Mekah. Bayangkan, ya Allah Tuhan, kan? Semua perbelanjaan habis masa tersebut, tak dikira mubazir, tak dikira sia-sia, sebab belanja di jalan Allah, haji yang umrah. Begitu kita sekarang ni, nak kena belanja, bayar tiket, bayar hotel mahal sekarang ni, kan? Nak naik pula atas visa, dikena charge pula dan sebagainya. Apa, habiskan duit simpanan kita, duit kegunaan kita dan sebagainya untuk tu. Orang yang tak ada duit, ada tanah, jual tanah untuk pergi buat benda tu, tak sia-sia. Itu belanja jihad fi sabilillah. Kelapangan waktu untuk melakukan haji dan umrah, serta makanan seperti makanan orang Quraisy. Makanan Quraisy, makanan hebat lah, mewah. Orang Quraisy kaya-kaya. Bukanlah aku yang paling agung dan paling rendah di antara mereka. Demi Allah, aku tidak tahu apakah itu halal atau tidak. Seakan-akan ia ragu apakah kadar itu melebihi kecukupan yang mengharuskan sikap qanaah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang Arab Badui mencela saudaranya kerana tamak. Dia berkata, saudaraku, kamu mencari dan dicari. Orang yang kamu lewatkan mencarimu, sementara kamu sendiri mencari apa yang telah kamu cukupkan. Seakan-akan apa yang tidak ada padamu tetapi nampak padamu. Dia kata, engkau cari harta yang memang dah Allah cukupkan untuk kau dah. Kau tak cari, benda tu kan datang, kan? Itu lagi, seakan-akan apa yang tidak ada padamu tapi nampak padamu. Kamu milik kan, dapat harta, kamu kata aku punya. Padahal mungkin bukan kamu punya tu. Belum tentu kamu punya. Seakan-akan ada padamu tapi nampak padamu, bukan. Sementara apa yang ada padamu telah berpindah darimu. Seolah-olah kamu, saudaramu, tidak melihat orang tamak yang miskin dan orang zuhud yang berlimpah rezekinya. Allah, bahasa dia orang ni hebat. Seolah kamu, saudaraku, wahai saudaraku, tidak melihat orang tamak, kamu tak nampak orang yang tamak, yang miskin. Dia tamak harta banyak, padahal dia tak ada apa pun, miskin. Akhirnya tamak apa yang dia dapat ke orang lain. Orang zuhud yang berlimpah rezeki, zuhud, dia ada, dia guna alhamdulillah, banyak rezeki dia. Dia banyakkan rezeki. Kerana dia sentiasa bersyukur. Rezeki dia ada, alhamdulillah dapat makan hari ni. Walaupun makan dia tak macam dengan orang lain hebat-hebat. Dia makan kadar-kadar, kan? Rumah dia kadar-kadar, kehidupan dia kadar-kadar je. Tapi dia berasa cukup. Oh, alhamdulillah, banyaknya rezeki aku, banyaknya kehidupan aku. Ini orang zuhud. Yang ada qanaah, dia akan jadi zuhud.
Ha? Asy-Sya'bi berkata bahawa dia telah diceritakan seorang memburu burung. Lalu burung itu bertanya, apakah burung cakap Lalu burung bertanya, apakah yang ingin kamu lakukan terhadap aku? Dah tangkap aku, kau nak buat apa? Aku akan menyembelihmu dan memakan dagingmu. Demi Allah, kamu akan memuaskan orang yang memakan dagingmu. Kamu memuaskan orang yang makan daging. Maksudnya, kau dapat orang tu sedap makan daging kau. Demi Allah, aku tidak memuaskan orang yang makan, tidak mengenyangkan orang yang lapar. Akan tetapi, aku beritahu padamu 3 perkara yang lebih baik bagimu daripada memakanku. Burung dah jadi tok guru. Masya-Allah. Mengajar dia pula. Aku dah bagi tahu kau 3 benda ni. Apa dia? Yang pertama, aku memberitahunya kepadamu ketika aku berada di tanganmu. Aku memberitahunya kepadamu ketika aku berada di tanganmu. Tak ada poin lagi ya? Tak faham ni. Aku akan menyampaikannya ketika aku berada di atas pokok. Aku akan mengkabarkannya ketika aku berada di atas gunung. Apakah yang pertama? Ni boleh hurai. Janganlah kamu bersedih di atas apa yang telah hilang. Pemburu itu lalu melepaskannya. Ketika burung itu telah berada di atas pokok, pemburu bertanya, apakah yang kedua? Yang pertama tadi, beritahu kepadamu ketika aku berada tanganmu. Kan? Yang pertama, janganlah kamu bersedih di atas apa yang telah hilang. Hilang pun lepas pun jangan. Kau tu pun lepas. Okey, kat tangan tadi lepas lah. Pandai burung ni bodek. Pemburu itu lalu melepaskannya ketika burung itu telah berada di atas pokok. Pemburu bertanya, apa pula yang atas pokok tu? Kan yang kedua tadi kata, aku akan sampaikan kepada kau ketika aku di atas pokok nanti. Kan? Dia kata, janganlah kamu percaya terhadap sesuatu yang tidak ada bahawa itu ada. Kan? Bahawa benda tu ada. Jangan percaya pada sesuatu yang tidak ada bahawa itu ada. Pening tuan. Janganlah kamu percaya terhadap sesuatu yang tidak ada. Kan? Bahawa itu ada. Lalu burung itu terbang hingga sampai ke atas gunung. Kemudian burung itu berkata, wahai orang celaka, kalau kamu menyembelihku, nescaya dari tembolokku keluar dari 2 mutiara yang masing-masing memiliki berat 20 mithqal. Pemburu itu pun menggigit bibirnya dan bersedih. Lalu ia bertanya, apakah yang ketiga? Kamu telah melupakan 2 perkara. Pertama, maka bagaimana aku memberitahumu yang ketiga? Bukankah telah aku katakan kepadamu agar jangan bersedih atas apa yang telah hilang, dan jangan percaya pada sesuatu yang tidak ada. Kan? Maksudnya mencari rezeki tak ada. Jangan percaya kata kau tak ada rezeki. Ada rezeki kau. Dagingku, darahku, buluku saja tidak senilai 20 misqal. Maka bagaimana dalam tembolokku ada 2 mutiara yang masing-masing senilai 20 misqal. Kemudian burung itu terbang dan pergi. Inilah perumpamaan ketamakan anak Adam, tamak yang berlebihan. Ia buta untuk mengenali kebenaran hingga menilai sesuatu yang tidak ada. Masya Allah. Ni contoh-contoh kalam para wali ni kan. Apa yang berlaku pada dia orang tu, walaupun benda luar biasa, kita yakin bahawa benda ni, peristiwa ni berlaku sungguh. Macam mana burung boleh cakap? Itu perkara biasa bagi wali-wali Allah. Mereka boleh berinteraksi dengan alam yang kita tak mampu nak berinteraksi dengannya. Seperti saya pernah dengar daripada mulut seorang Syekh Baba Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Dia sendiri cakap, dia kata pagi-pagi kita ni, lebih kuranglah ayat dia kan, dia cerita tentang pagi-pagi lepas yang matahari isyraq tu, dia keluar keliling rumah, dengarlah kata-kata berzikir, pokok-pokok bertasbih, sebut bismillah, bismillah, subhanallah dan sebagainya. Kan? Itu dia sendiri. Memang dia di kalangan orang salih, wali Allah, dan meninggal dunia lah, menceritakan hal demikian. Jadi alam ni berinteraksi, berzikir apa semua, Allah buka hijab bagi orang tertentu yang boleh dengar.
boleh bercakap, bicara. Ibn Sammak berkata harapan rojak, bukan raja, rojak ni harapan lah, mengharap. Kan dia tulis raja je tu kita ingat raja sultan ke apa, tak. Raja mengharap, harapan adalah tali di hatimu dan ikatan di kakimu. Oleh kerana itu, keluarkanlah raja itu dari hatimu. Rojak itu, harapan tu dari hatimu. Harapan kena ada, harap nak dapat, nak rahmat Allah ni. Nasihat terurailah ikatan di kakimu. Kan? Maka dorongan Allah akan tertunai. Kita bila nak sesuatu, insya-Allah, kalau Allah, rezeki kita yang tu, Allah akan, kaki kita berusaha ke arah apa yang Allah tentukan. Kita minta, harap-harap, doa biar luas tak apa, nak rezeki banyak dan sebagainya, minta. Mungkin tak jadi rezeki kita, jadi kita, hati kita jadi tak mau nak cari kerja macam tu, tak nak. Bukan rezeki kita. Terbawa rezeki kita ke sini-sini, dorongan daripada Allah Ta'ala sehingga dapat betul-betul yang jadi rezeki kita. Jadi itulah sebenarnya rezeki yang akan membawa kepada amal saleh kita. Abu Muhammad Al-Yazid berkata, aku pernah menemui Ar-Rashid. Aku melihatnya sedang memandang sehelai kertas berisi tulisan dengan tinta emas. Ketika melihatku, dia tersenyum. Aku lantas bertanya, apakah sesuatu yang mengagumkannya, ya Amirul Mukminin? Dia menjawab apa? Ya, aku mendapati 2 bait puisi syair dalam almari Bani Umayyah. Lalu aku tertarik padanya dan menambahkan 1 bait. Jika pintu tertutup darimu tanpa hajat apapun, tinggalkanlah ia untuk yang lain. Yang terbuka pintunya adalah untukmu. Maksudnya, kalau yang rasa minta tak ada peluang, tak apa, tinggal je lah. Mungkin itu bukan hak kita. Kau cari yang lain lah. Mungkin ada terbuka yang lain. Yang terbuka pintunya adalah untukmu. Kalau kau doa minta, senang, ada, dipermudahkan oleh Allah, itu mungkin rezeki kau. Kadang-kadang kita sampai menangis-nangis kerana tak dapat apa yang kita nak. Berkali-kali dah berhajat lah apa segalanya, ataupun berusaha minta tolong orang tu, recommend orang ni dan segala, tak dapat juga. Menangis, kita sedih. Kita tak ingat bahawa itu bukan hak kita. Bukan peluang kita, bukan rezeki kita di situ. Kalau Allah sayang pada seorang hamba, Allah akan gagalkan daripada bukan hak dia. Dia takkan dapat. Walaupun orang tu nak sangat tak dapat, Allah alih ke benda yang lain. Kalaulah rezeki tu hak dia, walaupun dia nampak macam tak berusaha ke arah tu, akan datang juga, dia akan jadi juga hak dia. Takkan lari. Orang kata tak salah alamatnya. Tapi jangan kita memaksa-maksa. Seperti paksa macam mana? Nak yang tu, tak ada cara ni, aku cara yang lain. Rasuah, cara haram, cara berdosa, jatuhkan orang dan sebagainya. Seperti mana lelaki yang dicerita dalam Al-Quran, kisah seorang di zaman Nabi SAW, yang mana dia miskin papa kedana. Miskin sungguh papa kedana. Sehingga pakaian yang mencukupkan solat dia hanya selai untuk suami isteri. Nak tutup aurat ni, suami isteri ni hanya selai je ada. Jadi dia ni punya istiqamah datang masjid semayang. Pergi setiap waktu, lepas salam cabut balik terus, tak ada nak zikir-zikir doa. Sampai Nabi perasan, dia ni kenapalah cepat sangat. Tak duduk sekejap, nak zikir, balik-balik terus. Nabi suruh tanya seorang fulan yang semayang kat situ, yang balik cepat. Apa kena dia? Apa sebab dia? Selidik main, awak dapat tahu dia ni nak balik cepat sebab nak buka pakaian dia bagi isteri pakai semayang. Dia biar tak cukup aurat, tak tutup aurat. Duduklah rumah kan. Jadi sebenarnya tu, isteri maksudnya time dia pergi semayang, isteri tak boleh semayang lagi. Pasti tak cukup pakaian. Akhirnya orang pun cadang, kau pergilah minta pada Nabi doakan bagi kau dapat harta kaya dan sebagainya. Dia pun pergilah minta pada Nabi SAW.
Tapi Nabi nasihat dia, apa yang kau ada sekarang dah cukup dan terbaik dah. Dia kata terbaik apa? Selai kain nak semayang 2 orang. Kan? Harta tak cukup, miskin, dia balik cepat dan sebagainya. Maka dia berjanji dengan Nabi, kalau aku kaya ya Rasulullah, aku boleh bantu orang, tolong orang, beribadah banyak dan sebagainya. Nabi kata tak, apa yang kau ada ni dah cukup. Nabi tahu apa yang Allah tentukan dia, kadar yang macam tu cukup untuk dia. Dia paksa sampai Nabi rasa terpaksa doa. Dia memaksa Nabi. Doa lah, tolonglah bagi doa. Maka Nabi pun doa minta, ya Allah bagilah harta pada dia. Tak lama pada tu, dia dapatlah kambing, orang hadiah kambing kat dia. Sepasang kambing jantan betina. Maka dia pun jaga kambing. Membiaklah kambing dia, jaga elok dan sebagainya. Dah kaya lah kita kata, kambing banyak. Sehingga semayang 5 waktu tadi, dah jadi 3 waktu sama Nabi. 2 tak dana. Dah 3 pun akhirnya sehari kadang tak datang. Seminggu sekali Jumaat, dia tengok muka. Kan? Sibuk dengan harta dia. Sampai turun ayat, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha. Ambillah zakat daripada harta orang kaya dan bagi pada orang miskin. Kena ayat tersebut mafhumnya. Maka Nabi lantiklah ambil zakat supaya kutip zakat. Antara Nabi pesan, pergi pada si fulan ni, dia dah banyak kambing, ambil zakat kambing daripada dia. Maka 2 orang wakil Nabi SAW sebagai amil zakat, pergilah ke situ. Pergi rumah dia beritahu, baru turun ayat Al-Quran, kami diarah oleh Nabi minta ni mungkin zakat. Dia kata, pergilah kamu, berambuslah engkau. Waktu aku miskin dulu, siapa pun tak ada jumpa aku, nak tolong aku. Waktu kaya datang minta-minta pula, berambuslah, halau. Marah. Jadi sahabat 2 orang kata, mungkin dia marah ada ni, biar dia sejuk, nanti kita datang balik, baik kita keluar. Keluar pergi ambil yang lain, bawa mai. Sampai kali yang kedua pun kena halau macam tu juga. Dimarah oleh dia dan dihalau gitu je. Kan? Time aku harta banyak, kau baru nak nampak aku, nak tengok aku dan nak minta dan sebagainya. Walaupun dia kata ni zakat, hukum baru, dia tak nak percaya. Kan? Baliklah 2 orang cerita pada Nabi, ya Rasulullah, kami tak dapat zakat daripada dia. Maka Nabi kata, mulai hari ini aku haramkan kamu semua daripada harta dia. Jangan ambil harta apa pun daripada dia. Turun ayat dalam surah Taubah, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih. Ada di kalangan mereka yang dapat harta, berjanji dulu dengan Nabi SAW, kalau kami ada harta banyak, kami nak tolong tu, nak bantu ni, tahfiz lah, masjid lah, orang belajar ilmu lah, miskin lah, nak janji macam-macam. Bila dapat, lain atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakuna minas salihin. Falamma atahu min fadlih, bila dapat sungguh apa yang dia nak tadi, bakhilu bih, kedekut pula, sikit pun tak bagi, zakat pun tak nak keluar. Kan? Akhirnya ayat tadi Nabi baca, anak saudara kepada sahabat tadi dengar, dia kata ni memang kena kat bapak saudara aku ni. Dia lari bagi tahu pada pak saudara dia tadi ni bahawa ayat baru turun, demikian Allah murka. Maka dia rasa bersalah, pergi jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, aku minta maaf, nak bagi zakat balik. Nabi kata tak boleh dah, Allah dah haramkan, tak nak terima dah. Menangis dia. Sampai zaman Sayyidina Abu Bakar pun dia merayu pada Sayyidina Abu Bakar, tolong ambil kambing dia zakat, dia nak bayar sekian banyak. Sayyidina Abu Bakar kata, takkan aku nak ambil, nak halalkan apa yang diharamkan oleh Nabi. Tak nak ambil. Zaman Sayyidina Osman pun demikian, dikatakan dia meninggal mungkin zaman Sayyidina Osman, penghujung zaman Sayyidina Osman, ataupun zaman zaman Sayyidina Osman dia meninggal. Dalam keadaan zakatnya telah ditolak oleh Allah Ta'ala, tak nak diterima kerana dia mungkir janji dengan Nabi SAW, dan juga memaksa apa yang bukan hak dia sebenarnya. Nabi kata dah cukup, kalau kau ambil tu akan jadi bukan hak engkau, membebankan. Hak yang membebankan, bukan hak rezeki yang baik. Kita nak cari hak rezeki yang baik, dapat tu boleh belanja benda yang baik, boleh guna ibadah, boleh guna benda-benda yang baik. Kan? Kita tak nak dapat jadi beban, jadi susah, jadi belanja benda haram, bawa pada benda yang kotor lagi dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Itu yang dipesan. Jika pintu tertutup darimu tanpa hajat apapun, tinggallah ia untuk orang lain. Itu kan mungkin bukan hak engkau. Jika terbuka pintunya,
tu hak kau lah tu. Terdorong kau dapat benda tu. Lambung isi perut cukuplah bagimu. Perut mana aja nak makan kan. Apa yang dapat makan kenyang, dia cukuplah. Menjauhkan perkara yang buruk cukuplah bagimu, para pemimpinmu. Berkorban untuk kehormatanmu, untuk jaga maruah kehormatan. Jauhilah kemaksiatan, maka dijauhkan hukuman Allah Ta'ala di akhirat nanti. Itu pesanan daripada Harun al-Rashid, Khalifah Harun al-Rashid. Allah Akbar. Jadi itu je apa yang kita belajar ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, nasihat-nasihat para ulama, kisah-kisah para ulama, sikit sebanyak boleh membantu membetulkan kehidupan kita dan juga memberikan jalan kejayaan kita di akhirat nanti. Ini sekali lagi saya sebut, bukan berarti Islam kita sifat qanaah ni halang kita cari kerja, halang kita berusaha sungguh-sungguh. Tak, silakan. Kalau terbuka, rasa mudah, tak tercampur pun, walaupun tak guna unsur haram tapi senang dapat. Itu rezeki kita lah tu. Ni dah nak kena bagi benda haram dulu semua. Itu bukan rezeki kau maksa cari, nanti takut jadi macam cerita yang disebut dalam Quran surah Taubah tadi. Wallahu alam, akan datang pendek angan-angan dunia. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una barik lana fihi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadha, barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'alhu shafi'an lana yawmal qiyamah ya 'aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbak warzuqna hubba man yuhibbuk. Allahumma arzuqna hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amali yuqarribuni ila hubbika ya karim ya rahman ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum.